Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan tentang pembebasan Baitul Maqdis. Nama saya Muhammad Wafiq Lee. Nama saya Wan Muhammad Iman. Saya Adam Samir. Saya Muhammad Ahmad Bukhari. Patutnya ada seorang lagi nama dia Wafi, tapi dia tak dapat hadir hari ini atas sebab tertentu. Okey, apakah maksud Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas? Kedua-dua nama Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas bermaksud rumah suci yang terserap dalam bahasa Melayu. Digunakan dalam sumber-sumber bahasa Arab lama sebelum abad ke-9 Masihi. Okay. Baitul Maqdis ni dia sebuah kota lama yang terletak di Timur Tengah dan juga merupakan ibu kota dan bandar raya terbesar bagi negara Palestin yang kini ditadbir oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa. Sejarah pembebasan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Pembebasan pertama berlaku pada 637 Masihi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baitul Maqdis di bawah kuasa kerajaan Islam sehingga tahun 1099 apabila Baitul Maqdis dirampas oleh tentera salib. Sebanyak 10,000 orang termasuk kanak-kanak dan wanita dibunuh dengan kejam semasa pemerintahan tentera salib. Pemerintahan tentera salib adalah selama 88 tahun. Dalam Perang Hittin pada tahun Julai 1187, tentera salib dikalahkan oleh 30,000 tentera orang Islam yang diketuai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangan ini memudahkan objektif Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis. Dalam perjalanan beliau dan tenteranya ke Baitul Maqdis, dia telah menawan lebih banyak kota daripada tentera salib. Antaranya ialah negara Arkis, Nablus dan Jaffa. Setelah sampai di Baitul Maqdis, beliau memberi tawaran kepada penduduk Baitul Maqdis untuk menyerah diri tanpa pertumpahan darah dan berjanji akan menjaga keselamatan mereka. Manakala tawaran beliau ditolak mentah-mentah oleh penduduk Baitul Maqdis. Disebabkan ini, beliau terpaksa membuka Baitul Maqdis menggunakan kekerasan, iaitu dengan perang. Serangan dibuat pada mulanya dari arah barat selama 6 hari. Baitul Maqdis dihujani panah-panah tanpa henti dan menara penyerang digunakan untuk membolos dinding kota namun penduduk Baitul Maqdis masih dapat bertahan. Serangan dari barat memberi kelemahan kepada tentera Islam. Di situ terdapat dua menara pertahanan yang besar, iaitu Menara Tanset dan Menara David. Taman pula selawang matahari pagi menyebabkan sebelah petang baru mereka dapat melihat dengan jelas. Pada petang 25 September, tentera Salahuddin mula berundur dari sempadan barat kota. Melihat tentera Salahuddin berundur, penduduk Baitul Maqdis mula bergembira meraihkan kemenangan, memasuki gereja untuk bersyukur dan meninggalkan benteng pertahanan. Rupa-rupanya Salahuddin hanya mengubah kedudukan. Pada pagi 26 September, tentera Salahuddin telah berada di timur kota. Mereka kelihatan telah mengibarkan bendera dari atas Bukit Olive. Dua ketumbukan mangonel, tentera pembaling batu besar telah bersedia. Jurutera perang dengan dilindungi kumpulan pemanah mendekati kaki dinding kota dan berjaya memasang periuk api. Tentera Islam telah bekerja sepanjang malam. 10,000 tentera berkuda telah siap menunggu di pintu gerbang Saint Stephen dan Josaphat. Selama 2 hari periuk api diletupkan satu persatu dan api dimarakkan dengan timbunan kayu-kayu. Akhirnya 30 hingga 40 lubang berjaya dibuka di sepanjang dinding kota. Pasukan pertahanan kota tidak lagi dapat menahan kemarahan tentera Islam. Sekali lagi mereka lari meninggalkan benteng pertahanan, tetapi kali ini dalam kekalahan. Orang awam mula menyerah. Tinggal lagi sebagian tentera dan golongan bangsawan. Pemimpin kota Baitul Maqdis, Balian of Ibelin, menghadap Salahuddin untuk berunding. Pada awalnya Salahuddin tidak mahu menerima rundingannya kerana keangkuhan mereka sebelum kekalahan mereka.
mereka dan akhirnya Salahuddin berlembut dan menerima rundingannya. Walaupun semua orang Islam dibunuh kejam apabila tentera Salib menawan Baitul Maqdis pada tahun 1099, Salahuddin tetap menjanjikan keselamatan diri kepada semua penduduk kota apabila tentera Islam menguasai kembali. Penduduk kota yang kini menjadi tawanan perang boleh menebus diri untuk keluar dan meninggalkan kota dan mereka bebas ke mana sahaja. Setiap lelaki hendaklah membayar 10 kepingan emas, 5 kepingan emas untuk setiap wanita dan sekeping emas untuk setiap kanak-kanak. Kepada yang miskin dan tidak mampu menebus diri, 7,000 orang akan dibebaskan dengan mengambil bayaran 30,000 besans, iaitu mata wang semasa, dari simpanan harta Raja Henry yang dipegang oleh pembesar Kristian. 40 hari diberikan untuk menebus diri. Selepas itu, yang tinggal akan dijadikan hamba. Perjanjian penyerahan diri akhirnya ditandatangani pada hari Jumaat 2 Oktober 1187. Ditakdirkan juga ia bertepatan dengan tarikh 27 Rajab, malam berlakunya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Masuklah Salahuddin ke kota suci Baitul Maqdis dengan linangan air mata dan laungan takbir. Tanda salib dan gambar-gambar rahib Kristian diturunkan dari tempat awam. Masjidil Aqsa dan semua masjid yang lain dibersihkan. Kesuntukan masa dan tempat yang perlu dibersihkan tidak mengizinkan solat Jumaat didirikan pada hari tersebut. Solat Jumaat pertama didirikan di Masjidil Aqsa selepas 88 tahun pada Jumaat berikutnya 9 Oktober 11. Kesimpulan, telah lebih 800 tahun selepas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota Baitul Maqdis, namun beliau tetap terlihat sebagai simbol kekuatan ummah mengembalikan hak yang dirampas, tetapi pada masa yang sama membuktikan akhlak Muslim yang mengasihi dan sifat Islam yang memayungi seluruh insan dan menjadi rahmat kepada alam. Hari ini kita menyaksikan kota ini sekali lagi cuba dibebaskan oleh umat Islam daripada pemerintahan yang zalim. Kerajaan Zionis Israel yang kini menguasai kota Baitul Maqdis telah melakukan pelbagai makar yang mencetuskan ketegangan, mencabuli hak asasi manusia dan mengobarkan banyak nyawa golongan yang tidak berdosa. Kezaliman mereka berentas usia dan agama. Namun ia sedikit pun tidak menggentarkan dan melemahkan rakyat Palestin yang bertahan di kota itu dan di sekitar kota ibu. Mengambil episod pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tauladan, kita meyakini bahawa kota ini akan sekali lagi dibebaskan oleh umat Islam. Dan biarpun ia dirampas oleh musuh Islam dengan cara yang begitu biadab, umat Islam akan mengambil ia semula dengan cara paling terhormat seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Keadilan pasti akan kembali ke kota Barakah ini dan di atas bahu umat Islam lah amanah ini ditanggungkan. Okey, itu saja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.